bagaimana ataupun apa yang isteri itu boleh buat dalam nak menuntut nafkah anak. Okey. So saya mulakan perbincangan ataupun perkongsian kita pagi ini dengan memberikan maksud nafkah itu sendiri dan kita bincangkan apakah tuntutannya ataupun kewajipannya itu datang daripada mana, daripada masa mana, dan apa maksud nafkah ataupun bila seorang suami ataupun seorang bapa tadi diwajibkan untuk membayar nafkah, apa yang ada dalam ruang lingkup nafkah tadi. Okey, dan untuk perkongsian ini juga betul yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Razak tadi, dia memberi manfaat yang besar kepada isteri yang telah diceraikan ataupun ibu kepada anak-anak yang telah ditinggalkan ataupun yang kepada pasangan yang berlaku perceraian tadi. Tapi sebenarnya juga saya fikir bila kita bincangkan atau kita kongsikan tentang apa yang isteri boleh buat, sebenarnya ianya adalah satu boleh memberi manfaat kepada suami juga. Contoh, kalau kita nanti kita akan bincangkan tentang perintah komitel yang boleh dipohon oleh pihak isteri dalam memastikan suami dia tadi bayar nafkah anak-anak. So bila kita bincangkan ini, sebenarnya ada manfaat kepada suami juga, sebab suami akan tahu, okey, kalau saya tak bayar, macam inilah perkara-perkara yang akan berlaku pada saya. Sebab kalau perintah komitel ataupun hukuman dipenjarakan ini, dia bukan sahaja memberi kesan sementara, tapi juga memberi kesan yang lebih panjang, terutama kepada komitmen ataupun kepada reputasi suami tersebut. Contohnya di tempat kerja, jadi dia dikenali sebagai dia ni pernah dihantar ke ataupun pernah dikenakan hukuman penjara. Itu satu bentuk reputasi macam kita something to do dengan reputasi dia lah, akan merosak reputasi dia dan memberi kesan kepada benda-benda yang lain juga. So point saya di sini adalah bila kita bincangkan apa yang isteri boleh buat, sebenarnya juga memberi manfaat kepada suami, insya-Allah taala. Okey, so kita bercakap tentang nafkah. Nafkah adalah merujuk kepada keperluan seseorang. Maksudnya bila seseorang itu memberi nafkah, dia memenuhi keperluan seseorang. So nafkah adalah merujuk kepada pemberian ataupun pembayaran sesuatu yang memenuhi keperluan seseorang. So dalam fiqh munakahat, nafkah ini dia luas. Kita bercakap tentang wang ataupun sumbangan yang kita beri kepada ibu bapa juga termasuk di dalam nafkah. Dan kalau dalam aspek yang kita nak bincangkan hari ini, mungkin kita boleh kata tertumpu kepada nafkah isteri dan juga nafkah anak. Cumanya bila kita nak bincang prosedur, lebih baik kalau kita khususkan kepada satu nafkah sahaja, iaitu nafkah anak. Tapi perlu difahamkan di sini bahawa kewajipan membayar nafkah itu adalah terletak kepada bapa ataupun kepada suami. Kalau kita bercakap tentang nafkah isteri, maka keperluan untuk menanggung nafkah adalah atas suami. Dan bila kita bercakap tentang anak, keperluan menanggung nafkah anak-anak adalah ke atas bapa. Okey, yang ini kita derive atau kita ambil daripada ayat contoh surah Al-Baqarah. Okey, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. So ayat itu bermula dengan option yang diberi kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama 2 tahun. Seperti ayat tersebut dengan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada tak sebut suami, ada tak sebut ayah ini? Tak ada. Yang digunakan adalah dhamir lahu tu. Hu tu merujuk kepada ayah. Okey, wa'alal mauludi lahu maksudnya bagi anak-anak ini ke atas bapanya lah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. So yang difaham kat sini itulah nafkah dia, makannya dan juga pakaian dia. Okey, dan ini juga kita boleh faham maksudnya dalam menjelaskan kewajipan memberi nafkah ini, kita ambil daripada nas Al-Quran tadi, dan satu lagi kita boleh ambil daripada hadis yang sangat dikenali, iaitu hadis berkenaan dengan peristiwa Hind bin Utbah. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Okey, dakhalat dia ini Hindu ini dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia macam mengadulah. Dia adalah Hindu bin Utbah adalah merupakan isteri kepada Abu Sufyan, dan seolahnya dalam hadis itu disebutkan Hindu ini mengadu tentang perihal suaminya. Dia adalah seorang rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa bani.
Maksudnya Hindu mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa suaminya Abu Sufyan telah tidak memberi nafkah kepadanya. Nafkah tu tidak mencukupi untuk dia dan juga melainkan ma'aqastu min malihi bighairi ilmi. Melainkan apa yang saya ambil pada harta itu tapi dia tak tahu. Tapi itu bertanyalah kepada Rasulullah SAW, hal junah ada saya ini berdosa dalam konteks tersebut, hartanya min malihi daripada harta suaminya Abu Sufyan, ma yakfini, apa-apa yang mencukupkan kamu dan juga anak kamu, tapi bil ma'ruf. So datang daripada sini dua konsep yang penting di dalam melunaskan kewajipan nafkah tadi. Okay, maksudnya kalau dalam konteks masa ni kita nak bincang, kalau maksudnya daripada perspektif ataupun daripada lensa mahkamah, dalam nak menetapkan berapa banyak nafkah anak-anak atau isteri dalam hadis tadi yang perlu dibayar oleh suami, dia ada dua konsep, iaitu ma'ruf dan juga yakfi yang tadi, iaitu kifayah. Satu ma'ruf yang baik, satu lagi yang mencukupi. Okey, so dalam ini adalah beberapa kajian yang dilakukan bila melihat kepada konsep ma'ruf dan juga kifayah tadi, didatangkan at least 4 syarat ataupun 4 elemen penting, okey, dalam penentuan nafkah tadi. So yang hari ini yang kita sebutnya adalah nafkah anak. So bila nafkah anak yang pertama dalam elemen ma'ruf dan juga kifayah tadi, yang pertama adalah perlu dilihat keadaan sosioekonomi ataupun pendapatan bapa tadi. Tak bolehlah kita nak tuntut nafkah untuk 5 orang anak 10,000 sebulan sedangkan pendapatan ayahnya hanya setakat 5,000 sebulan. Jadi tak rasional dekat situ. Yang kedua, perlu dah dilihat kemampuan bapa. Tadi pendapatan bapa, sekarang ni kemampuan bapa. Sebab boleh jadi pendapatan bapa tadi 10,000 sebulan, tapi dia tolak liabilities masa dia, hutang dia dengan bank, contoh dia ada keluarga lain yang perlu ditanggung juga dan sebagainya. So akhirnya menyebabkan kemampuan bapa ni kurang daripada RM10,000 untuk sebulan. Jadi untuk menentukan nafkah anak tadi, sekali lagi pendapatan bapa perlu dilihat, kemampuan bapa juga perlu dilihat dan juga perlu diambil kira urus setempat. Okey, maksudnya urus tempat ni mungkin kita boleh lihat maksudnya kita lihat di Malaysia ini rata-rata bila kita cakap tentang nafkah anak, kita merujuk pada apa? Yang ini boleh jadi kita letakkan yang pertama, ini basic dia, asas dia. Kalau dalam fiqh, nafkah bagi anak itu adalah makan minumnya, okey, dan pakaiannya. Yang ini disebutkan di dalam nas Al-Quran dan juga terdapat di dalam hadis yang kita boleh kiaskan juga dengan nafkah isteri. Maksudnya dalam hadis berkenaan dengan nafkah isteri, Rasulullah SAW menyebutkan hendaklah kamu memberi makan dia daripada apa yang kamu makan dan kamu berpakai kepadanya daripada apa yang kamu pakai. So basicnya dalam nafkah tu mesti ada makan, minum, pakaian. Okey. Tapi uruf juga, menjadi satu uruf juga adalah di Malaysia ini, seperti contohlah sektor pendidikan kita, even prasekolah adalah sesuatu yang kita perlu biaya sendiri, kita perlu keluarkan duit. Jadinya daripada aspek nafkah anak mengikut uruf, contoh yuran sekolah anak juga termasuk di dalam nafkah anak. Okay, ataupun hujung tahun untuk beli baju sekolah anak, untuk beli beg sekolah anak, untuk beli alat perlengkapan menulis anak, itu semua termasuk dalam nafkah anak. Begitu juga satu lagi adalah alat-alat kebersihan. Okay, kalau kita tengok ini juga sama macam nafkah isteri tadi, dia ada alat kebersihan yang perlu disediakan oleh bapa kepada anak-anak. Ini merujuk kepada sabun, berus gigi, ubat gigi. Kan benda tu memang kena ada setiap bulan kalau kita berbelanja perlu ada. So dia termasuk dalam nafkah anak, maksud kata isteri tadi ataupun ibu tadi boleh menuntut di mahkamah. So ini termasuk di dalam uruf kita. Okey, contohlah kata kalau kita duduk di dalam satu negara yang uruf dia memang setiap bulan ibu bapa akan bawa anak pergi berjalan. Pergi overseas contoh kata. Contohlah kalau itu uruf dia, maka nafkah anak juga termasuklah nafkah travelling, melancong. Okey. Dan yang ini pun saya rasa memang ada setengah kes ataupun dalam kes persetujuan bersama memang diperuntukkan. So kalau kedua-dua pihak bersetuju tidak ada masalah, ya.
So yang keempat di bawah ma'ruf dan juga kifayah tadi adalah juga merujuk kepada hajat ataupun keperluan anak tadi. Maksudnya tidak rasional lah untuk ibu tadi menuntut 5,000 sebulan untuk anak 2 orang, sedangkan anaknya itu baru contoh kata baru 2 tahun. Maksudnya tak pergi sekolah lagi. Tapi mungkinlah macam pampers, susu kan. Tapi maksudnya kalau dia nafkah ni dia boleh berubah ikut kepada kalau macam mungkin saya kira terma yang digunakan di mahkamah adalah matannya. Maksudnya lihat kepada konteks anak tadi. So bila dia semakin besar, banyak kos yang terlibat dari sudut contoh pengajian dia, okay, ataupun contoh aspek kesihatan dia dan sebagainya. So disebabkan ini nafkah anak tadi dia boleh jadi lebih besar, lebih tinggi dan lebih pelbagai. Kerana ini merujuk kepada keperluan anak tadi. So saya ulang semula, di dalam nafkah anak tadi yang perlu kita ambil kira adalah konsep ma'ruf dan juga kifayah. Ini disebutkan di dalam hadis dan di ekstrak diambil ada 2 konsep tu. So dalam 2 konsep tu kita boleh faham ada 4 elemen. Satu, pendapatan bapa, kemampuan bapa, uruf setempat, dan yang keempat adalah keperluan anak itu sendiri. Okey? Itu adalah berkenaan dengan nafkah anak daripada sudut fiqhnya, okay, ataupun dari sudut konten dulu lah. Okay. So sekarang ni kita letak dalam situasi apabila seorang isteri diceraikan. Apabila seorang isteri diceraikan oleh suaminya, dia berhak kepada beberapa perkara. Okay, antaranya terutamanya sekiranya anak tu ataupun hak penjagaan anak jatuh kepada dia, maka dia berhak untuk memohon nafkah anak. Okay. Nafkah anak ini perlu dipohon. Yang pertama adalah selepas tadi tu, selepas kes penceraian telah selesai, itu dia terus come up with beberapa kes-kes lain lah. Contoh kalau dia nak tuntut sekali hutang nafkah dia, okay, dia nak tuntut nafkah edah, bagi isteri dia nak tuntut nafkah edah dia. And then at the same time dia nak tuntut tunggakan nafkah, sebab waktu berkahwin dengan suami dia dulu, suami dia tak bagi nafkah, jadi dia boleh tuntut sebagai tunggakan ataupun sebagai hutang, ataupun hutang mahar pun boleh buka kes. Satu lagi nafkah anak, satu lagi tunggakan nafkah anak. Maksudnya sepanjang suami dan dia berkahwin dengan suami dia tadi, suami tak bagi nafkah kepada anak-anak, so juga boleh untuk dimohon di mahkamah. Okay, so tadi berbalik pada tadi, dalam kes perceraian tadi, isteri tadi boleh pergi ke mahkamah nak mulakan kes yang ini kita panggil sebagai kes tuntutan nafkah anak. Kalau saya lihat di enactment Selangor, enactment keluarga Islam Selangor, yang ini kita boleh lihat dalam seksyen 60, seksyen 33, maksud kata bila berlaku perceraian tadi tu, isteri tu boleh tuntut nafkah anak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isteri juga boleh menuntut tunggakan nafkah anak yang saya sebut tadi. Ini diperuntukkan dalam seksyen 78 enactment keluarga Islam Negeri Selangor. Okey, dan selain daripada itu kita ada satu lagi iaitu tuntutan ataupun permohonan penguatkuasaan perintah nafkah. Okey, perlu difahamkan di sini. Okey, bila seorang isteri mohon nafkah untuk anak-anaknya selepas penceraian, isteri tadi perlu jelaskan apa nafkah anak yang hendak dipohon. Contoh kalau dia ada 4 anak, dalam kes tu dinasihatkan untuk dia tuntut untuk anak pertama berapa. Maksudnya tak boleh tuntut saya nak 3, bukan tak boleh, maksudnya dinasihatkan atau digalakkan untuk isteri tadi mohon by anak, mengikut setiap anak. Contoh maksudnya dalam konteks yang kurang tepat adalah bila isteri tadi dia mohon, okey saya ada 4 anak, saya nak tuntut 4,000 sebulan. Okay. Sebenarnya kurang tepat sebab setiap anak dia ada keperluan yang berlainan. So, anak umur 2 tahun lain dengan anak umur 7 tahun. Juga lain untuk anak umur yang 12 tahun dan 16 tahun, 18 tahun dan sebagainya. 15 tahun dan sebagainya. Okay, so dalam konteks ini, isteri tadi yang pertama dia perlu tahu adalah yang dia nak tuntut tadi tu nafkah anak, nafkah apa. So tadilah kita sebut makan minumnya, pakaiannya. So kalau dia tuntut contoh untuk anak pertama saya nak tuntut 500. So isteri yang menuntut anak pertama tadi tu 500, dia perlu mempunyai kemampuan untuk menerangkan kepada mahkamah 500 tu apa, dalam 500 tu apa. Itu yang tadi tu kena cakap lah, makan minum dia atau mungkin pakaian dia. Pakaian mungkin bukan setiap bulan kan Ustaz kita beli kan, mungkin lah kita boleh buat anggaran-anggaran. Okay.
mungkin takafulnya, mungkin yuran sekolahnya, semua diletakkan. Maksudnya dalam kes tu disebutkan 500 dituntut, tapi isteri mempunyai keupayaan untuk menerangkan kepada mahkamah 500 tu terkandung dalam tu apa. Okey. Itu adalah tuntutan nafkah anak yang dibuat selepas penceraian. Okay. At the same time, isteri boleh juga buka kes tuntutan tunggakan nafkah anak. Ini macam saya sebut tadi adalah nafkah anak yang telah gagal dibayar dalam perkahwinan. Jadi benda tu nak dituntutkan kepada isteri tadi perlu ada bukti-bukti lah. So bukti-bukti ini biasanya yang digunakan adalah resit pembelian. Maksudnya setiap bulan yang mana ibu ataupun isteri tadi mengeluarkan duit belanja dia sendiri untuk beli barang bulanan setiap bulan, makanan untuk anak-anak, itu perlu disimpan. So yang ini akan dijadikan exhibit dalam permohonan tunggakan nafkah anak. Okey, dan yang ketiga ini, yang ini kita akan bincangkan lepas break. Tapi yang ketiga ini yang juga penting. Yang pertama, macam tadi, dia dah dapat dah perintah mahkamah. Okey, sekarang ni dia dapat kes, mahkamah kata okey, anak ni berhak untuk 4 orang anak tadi berhak dapat 4,000. Tapi berlalu satu masa di mana suami tadi tak bayar. Jangan ada suami bayar tapi tidak ikut sebagaimana perintahkan. Contoh dalam perintah sebut setiap bulan 4,000, setiap bulan 4,000. Tapi dia tak bayar. Maksudnya 2 bulan baru bayar, 3 bulan baru bayar. Okay, ataupun satu lagi yang jenis yang bila suami isteri tu telefonnya, barulah dibayar. Dibayar tunggakan ataupun dibayar yang semasa, tak termasuk yang tunggakan. So yang kalau begini kesnya, isteri tadi perlu buka kes untuk kita namakan sebagai permohonan penguatkuasaan perintah. So bila permohonan penguatkuasaan perintah, maksudnya isteri tadi menuntut ataupun memohon kepada mahkamah untuk perintah sedia ada dikuatkuasakan. Dan yang untuk ini kita ada beberapa cara yang kita akan bincangkan. Cumanya yang untuk kuat kuasa perintah ini perlu dijelaskan yang isteri tadi dia ada 2 keadaan lah sebenarnya. Kalau macam waktu dia dapat perintah nafkah tu adalah kerana dia dengan suami dia, bekas suami dia ada perjanjian bersama. So kalau ada perjanjian bersama, perjanjian itu di-endorse oleh pihak mahkamah, dia jadi perintah. So contoh kata dalam butiran perjanjian bersama tu ada butiran tentang nafkah anak. So basically bila dia buka kes permohonan penguatkuasaan perintah, so maksudnya dia memohon kepada mahkamah untuk menguatkuasakan perjanjian tu. Okey. Tapi kalau bukan perjanjian, maksudnya memang perintah. Maksudnya masa dia pergi ke mahkamah rendah tu dia mohon nafkah. Jadi kat situ dah ada perintah mahkamah. Perintah mahkamah ni sepatutnya kalau ikutkan prosedur, perintah ini perlu disampaikan kepada suami. Jadi maksudnya suami maklum dia kena bayar sekian. So bila ditunjukkan ada beberapa keadaan, contoh macam tadi dalam rekod lah, dalam contoh disebutkan dalam perintah berapa jumlah kena bayar and then macam mana cara pembayaran. Contoh dalam perintah tadi dia kena bayar setiap 15 bulan dan dia kena bayar melalui akaun ni kadang-kadang dia guna akaun isteri terus, kadang-kadang dia guna akaun melalui peguam isteri. Ada juga pembayaran yang boleh juga dibuat, kalau penguatkuasaan dia boleh buat melalui mahkamah. So kalau ada bukti bahawa akaun tu memang tak ada duit masuk, so itu sudah menunjukkan bahawa berlaku pelanggaran pada perintah. Jadi dekat sini isteri tadi memang boleh untuk memohon penguatkuasaan perintah di mahkamah. So biasanya saya nak sebut sini kita ada 3 jenis lah kes berkenaan nafkah. Nafkah anak, tunggakan nafkah anak. Satu lagi permohonan penguatkuasaan perintah nafkah anak. Okey, dan yang untuk nafkah anak tadi ni pun ada juga pecahan dia. Yang isteri menuntut nafkah anak, yang pertama dia kena tuntut jumlah dan dia kena tuntut juga dekat mahkamah cara pembayaran. Jangan lupa yang ini, jangan tuntut jumlah aja, tapi kita tak kita tak tahu macam mana cara dia. So yang ini akan menyebabkan kita kena buka kes lain pula. Tapi biasanya kat mahkamah syariah sekarang ni 2 perkara ni, jumlah dan juga cara pembayaran akan diputuskan dalam satu kes terus. Jadi memudahkanlah berbanding dengan mahkamah sivil, dia berasingan. Okey. So